Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pada hari ini kami akan menerangkan satu projek iaitu tumbuh-tumbuhan dan fotosintesis. Alright, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah penilai Dr. Nur Hashimah binti Hamzah kerana banyak memberi peluang kepada kami untuk melaksanakan tugasan ini. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit tentang ahli kumpulan kami. Okey, nama ahli kumpulan kami yang pertama ialah Nur Alia Munirah binti Zabah. Yang kedua ialah Nik Akil bin Nik Roseli. Yang ketiga Muhammad Luqman bin Muhammad Nasir. Dan yang terakhir iaitu saya, Muhammad Luqmanul Hakim bin Zakaria Cik. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pengenalan. Kami bangunkan ialah satu animasi dan ia dihasilkan pergerakan bagaimana proses fotosintesis ni terhasil. Okey, dalam animasi ni kami akan menerangkan bagaimana suatu proses fotosintesis ni berlaku, iaitu ia adalah satu jenis makhluk hidup yang berbeza dengan organisma yang lain. Okey, tumbuh-tumbuhan ni ia boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Proses ini juga ia berlaku dengan beberapa faktor. Di antaranya ialah klorofil dan juga cahaya matahari. Fotosintesis adalah reaksi kimia yang terjadi dengan memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Selain itu, fotosintesis ia boleh dilakukan pada waktu siang sahaja kerana terdapat cahaya matahari. Tumbuh-tumbuhan juga memerlukan air dan karbon dioksida untuk melakukan reaksi kimia fotosintesis. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang strategi pembelajaran yang digunakan. Okey, apakah strategi yang kami gunakan? Okey, yang pertama ialah pembangunan dari segi pembelajaran abad ke-21. Umum sedia maklum, pembelajaran ini membuktikan bahawa salah satu pembelajaran yang kolaboratif dan yang terbentuk dalam animasi ini, ia juga memberi pendedahan kepada pelajar dengan pembelajaran berasaskan pelajar. Strategi ini juga ia merupakan salah satu perubahan yang drastik kepada para pelajar untuk belajar tanpa dipimpin oleh guru. So tanpa bantuan guru, maksudnya ia boleh digunakan animasi ini dan boleh menonton berulang kali. Okey, di samping itu soalan dan latihan tubi juga diterapkan kepada pelajar bagi meningkatkan prestasi dan pemahaman pelajar. So bukan itu saja, kita ada audio, kita ada animasi yang menarik. So ia memberi banyak manfaat dan merupakan penarik perhatian para pelajar untuk belajar, terutama yang masih berada di rumah. So umum tidak maklum, kita pandemik COVID-19, tidak dapat bersekolah, belajar. So kita mampu untuk belajar di rumah. So ibu bapa boleh menggunakan gaya pembelajaran ini di rumah bersama anak-anak supaya memastikan pembelajaran dicapai dengan jayanya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nukman bin Nasir. Saya akan menerangkan tentang prinsip animasi yang digunakan dan juga teori pembelajaran yang digunakan dalam kumpulan kami. Prinsip animasi yang kami gunakan dalam projek kumpulan kami adalah yang pertama, squash and stretch. Squash and stretch digunakan untuk memberikan kesan kepada karakter untuk menjadikan ia seolah-olah benda hidup. Ianya adalah untuk memberikan kesan dinamik terhadap pergerakan karakter. Seterusnya, yang kedua adalah slow in and slow out. Slow in dan slow out ini merupakan prinsip di mana kami menggunakan prinsip ini untuk membuatkan pergerakan keluar masuk sesuatu karakter dalam projek kami. Teori pembelajaran yang kami gunakan dalam projek kumpulan kami adalah teori konstruktivisme. Konstruktivisme ini merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan manusia disusun dalam minda mereka sendiri. Sebagai contoh, belajar dari cara mereka lihat di depan mata mereka sendiri. Jadi, projek kami memberikan penekanan kepada keperluan pelajar untuk membina pemahaman mereka dalam setiap konsep. Okay, selain itu, kami juga memilih teori konstruktivisme ini untuk memberikan pengetahuan pelajar untuk dikembangkan secara aktif. Jadi di sini guru hanya berperanan sebagai facilitator ataupun pembimbing saja. Jadi kesan daripada teori konstruktivisme dalam pembangunan projek kumpulan kami adalah pelajar dapat menghubungkan idea-idea asal mereka dengan idea yang baru. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Akil bin Rosli. Nombor metrik DB180070. Untuk pembentangan saya akan menerangkan bagaimana fungsi button yang telah kami hasilkan untuk projek animasi ini. Okay, sebagai contoh, saya akan bukakan projek kami, iaitu di sini kita dapat lihat pelbagai button kami hasilkan di dalam projek ini. Antaranya di menu utama kita dapat lihat terdapat 3 bahagian kotak. Yang kotak ini berfungsi sebagai button untuk pengguna pergi kepada bahagian-bahagian yang mereka ataupun pengguna ingin pelajari. Daripada untuk bahagian pertama ni, button go to and play action script yang kami gunakan, iaitu memerlukan user klik dan akan memberikan satu indikator ataupun frame yang menuju kepada pengguna menuju kepada frame ke-39. Di sini kita dapat lihat frame 39. Okey, frame 39 ini adalah di mana pengguna akan pergi kepada satu frame kedua, yang mana frame ini akan menunjukkan kepada pengguna bahagian di mana bahagian button itu telah berfungsi. Di dalam frame 39 ini juga terdapat button yang kami hasilkan, iaitu playback dan playback dan next. Button play ini berfungsi sebagai button yang menunjukkan animasi yang cuba diterangkan di dalam bahagian ini. Okey, sebagai contoh, kita dapat lihat itulah animation yang dihasilkan apabila pengguna menekan button play. Untuk button back, pengguna akan pergi kepada menu utama, iaitu frame 1. Okey.
Untuk button next pula, frame pengguna akan pergi kepada untuk page atau frame yang berikutnya. Okay. Kita akan lihat bagaimana button play ini berfungsi di dalam menggerakkan sesuatu animasi itu. Okey. Kita lihat apakah action script. Konsepnya masih lagi sama, di mana button itu menggunakan button yang kami gunakan adalah menuju kepada frame yang diperlukan. Di sini kita dapat lihat frame yang ke-40 adalah yang diperlukan untuk pengguna lihat bagaimana kita untuk memperlihatkan kepada user satu animasi di mana frame ke-40 itu dihasilkan. Di sini kita dapat lihat frame 40 bermulanya satu animasi itu. Okey. Seterusnya untuk button-button yang kami hasilkan juga, konsepnya still masih lagi sama, menggunakan frame action script frame, di mana action ini menuju kepada hasil-hasil animasi di dalam projek. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alia Munirah binti Saabar, matric number DB180111. Hari ini saya akan menerangkan tentang keperluan proses fotosintesis. Okey, keperluan fotosintesis ni mempunyai 4. Yang pertama adalah cahaya matahari, iaitu sumber utama tenaga. Yang kedua adalah klorofil, bahan berwarna hijau yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah karbon dioksida yang masuk melalui daun. Yang keempat adalah air yang akan diserap melalui tanah. Seterusnya adalah hasil proses fotosintesis mempunyai 2 bahan. Yang pertama adalah glukosa, disimpan dalam bentuk kanji dan akan menghasilkan makanan kepada tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah oksigen yang akan dibebaskan melalui daun ke udara.